Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Mariam Zanaria Ibrahim. Fokus utama untuk edisi tengah hari ini, pembangunan infrastruktur di Sepauh akan terus dibangun dan berkembang pesat dengan adanya sokongan padu daripada rakyat dan kerajaan. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugam Ambas berkata, beliau bersama Ahli Parlimen Betong Dr. Richard Rapu akan terus memberi tumpuan dalam meneruskan pembangunan di Sepauh. Jelasnya, Sepauh juga dapat dijadikan contoh yang baik dari sudut perpaduan kaum yang erat. Beliau berkata demikian ketika menghadiri Majlis Ramah Tamah Gongsi Fachai 2023 di Dewan Masyarakat Sepauh pada Sabtu. Dalam pada itu, Datuk Amar Douglas Ugam yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Saban berkata, antara pembangunan yang hampir siap di Sepauh ialah Kompleks Sukan Sepauh dan juga Pasar Baru Sepauh. Jelasnya, pembinaan jambatan ikonik Sungai Paku di Tanjung Sebekut, Distrik Digital Center DDC, Pusat Giat Mara dan lapangan terbang Berbuling juga sedang giat dilaksanakan. Justeru, beliau menyeru masyarakat di Sepauh termasuk komuniti Cina untuk mempersiapkan diri untuk bersama-sama menyumbang kepada pembangunan dan kemakmuran di Sepauh. Terdahulu, Datuk Amar Douglas Ugam mengadakan kunjungan Tahun Baru Cina dan meninjau projek jambatan Sungai Paku Tanjung Sebekut Sepauh. Dalam sesi tinjauan itu, beliau mendapati kerja-kerja pembinaan kini telah mencapai kemajuan yang baik dan kembali mengikut jadual yang ditetapkan. Laporan seterusnya, pelaksanaan projek pembangunan bernilai bawah RM50 juta akan membantu dalam memakmurkan Sarawak sekaligus membolehkan negeri ini membangun secara lebih progresif pada masa depan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada awal Januari ini mengumumkan bahawa Sarawak dan Sabah dibenarkan untuk melaksanakan projek di bawah RM50 juta tanpa perlu merujuk kepada Putrajaya. Jelasnya, langkah ini merupakan satu perkembangan baik buat pembangunan di kedua-dua negeri. Dia tahu semua projek hari federal 50 juta ke bawah. Dia tahu dah serah dengan JKR Sarawak. Pigai yang amat yang beroman Datuk Amar dan Suka. Ya, subahna hanya kawan aku Datuk Seri John Hee yang kontraktor tu 5.500.000 juta pen. Artinya ya duit federal, hari federal dia kuasa ya. Jadi Sarawak minta kuasa untuk pulai kaki Sarawak. Jadi sudah setuju Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan banyak tu aja hari subah kita dah jakok kenyang tahu perintah bertukar dia tu jadi seninjak aku dia tu terlibat. Jadi putihnya peluang diserah dengan benua Sarawak awak kita mesti kuasa. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Kesyukuran Pelantikan sebagai Menteri di Rumah Raymond Plan, Sungai Gelam Sebauh pada Sabtu. Beliau yang juga Ahli Parlimen Kapit turut berkata, dengan adanya 5 menteri penuh dari negeri ini termasuk beliau sendiri, ia akan membolehkan suara rakyat Sarawak lebih didengar di peringkat persekutuan sekaligus membolehkan projek pembangunan dirancang dan dilaksanakan mengikut tempoh ditetapkan. Berucap dalam majlis sama, Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing bertekad untuk meneruskan agenda pembangunan bagi meningkatkan tahap prasarana serta infrastruktur di negeri ini demi menaik taraf hidup masyarakat tempatan. Menurutnya, ia termasuk jaringan jalan raya, bekalan elektrik dan air serta jaringan telekomunikasi. Membangunkan kita pembangunan diperlukan di kawasan masing-masing, terutama sekali di kawasan luar bandar. Memang di luar bandar ini adalah banyak lagi pembangunan diperlukan di naik taraf, terutama sekali infrastruktur jalan itu semua, bekalan elektrik, terutama sekali komunikasi memang banyak diperlukan di kawasan luar bandar. Kita semua akan bekerja kuat kasih usahakan mana-mana tempat dilaksanakan, terutama sekali komunikasi. Ahli Parlimen Bintulu itu menambah, program Inap Desa turut akan dimajukan di Sarawak, khususnya di Rumah Panjang kerana ia dijangka mampu menjana pendapatan lumayan buat para pengusaha. Beralih ke Kuching dengan program Wanita Bangkit, anjuran Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM merupakan platform bagi memperkasakan golongan wanita di seluruh negara termasuk di Sarawak. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata program seumpamanya juga untuk memperkasakan ekonomi golongan wanita dengan mengoptimumkan potensi individu. Menurutnya ini dilaksana berdasarkan bidang kemahiran mereka agar tidak terus tergantung kepada bantuan kerajaan sepenuhnya. Nampak after the COVID, we want to make sure wanita dibantu kita.
Jadi kita mencari jalan bagaimana kita boleh membantu. Oleh kerana ini dari segi kebajikan, jadi kita dia sebenarnya kalau nak kata grant tu kita tidak ada. We don't have grant. But how do we help the wanita untuk mereka bangkit semula dari sudut terutama sekali ekonomi mereka. And as you know lah, wanita not just wanita, kalau kita sebagai manusia kita adalah sedikit dari segi keuangan, sumber keuangan kita, at least you're more confident, your self esteem pun tinggi lah. Jadi ini adalah salah satu daripada cara kita membantu wanita. Kita kalau bolehlah kita mahu membantu seramai-ramainya wanita supaya mereka lebih fokus kepada apa yang mereka nak lakukan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas program Keusahawanan Wanita Bangkit KPWKM pada Ahad. Ahli Parlimen Santubong itu menambah program tersebut memberikan insentif kepada golongan wanita untuk memulakan penjenaan pendapatan. Selain itu, katanya seramai 15,370 wanita telah mendapat manfaat bantuan My Kasih Capital dan menjalankan perniagaan yang mereka ceburi sejak ia mula dilancarkan. Tambahnya, dalam jelajah lawatan kerja di Sarawak, seramai 600 peserta telah menghadiri kursus program Keusahawanan Wanita Bangkit KPWKM My Kasih Capital yang diadakan di 3 daerah iaitu Sibu, Miri dan Kuching. Justru Datuk Seri Nancy menyeru agar peserta-peserta program ini dapat membantu wanita lain dengan memberi peluang pekerjaan ataupun melalui perkongsian ilmu sesama sendiri. Berita selanjutnya, Sarawak mempunyai perancangan untuk menjadi bakul makanan atau food basket bagi seluruh Malaysia. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, kementeriannya dalam pada itu mempunyai harapan besar untuk peruntukan bagi sektor keselamatan makanan dalam bajet 2023 yang akan dibentangkan tidak lama lagi. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menumpukan food security, besarlah harapan kita supaya kita mendapat bahagian yang membadai sewajarnya untuk kita meneruskan. Kita mempunyai banyak kuasaan, lepas itu kita boleh melakukan sesuatu supaya Sarawak akan menjadi suatu food basket ataupun iaitu food security untuk Malaysia. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita semasa Majlis Lemah Terbuka Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Batu bersama Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP di Bintulu pada Ahad. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi menambah Sarawak akan bekerjasama dengan Singapura bagi membantu untuk membangunkan negeri melalui industri pertanian dan teknologi baru. Ujarnya lagi, negara tersebut akan digunakan sebagai platform untuk membantu mengeksport produk Sarawak keluar untuk meningkatkan hasil negeri. Seterusnya, penduduk tempatan digesa agar sentiasa menjaga keselamatan di Rumah Panjang. Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk John Sikitayai memberitahu ia bagi mengelakkan kejadian yang tidak diingini berlaku termasuk bencana kebakaran. Sekali-kali terjaga. Kesatu, selalu untuk hutan terjadi kepada aku RFP. Nama aku menyebut api. Kadang-kadang pintar kita itu tak tetap salah. Namun nyambung kita dari kubur. Kak kumai salah bukan jadi gitu. Kak tak nyambung tadi itu guna gitu. Dan sambung tadi kak tidak tentu betul. Tapi waya akan kena kita nyambung tadi tak waya kan. Nyambung api. Banyak waya tadi jadi maka tu tidak baik terus terdapat. Ramai keterangan tu untuk rumah apa? Jadi tadi serum pinggirnya untuk tu bukan hanya untuk rumah awak kepada awak tempat kita ini. Tu bukan tadi kita nyambung api tau. Tadi speaker. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Mangkung Tiang Rumah Michael China di Kakus pada Sabtu. Untuk rekod, rumah panjang tersebut telah musnah dalam kejadian kebakaran pada tahun 2015. Melalui inisiatif Kerajaan Sarawak, rumah panjang itu telah mendapat bantuan ihsan kebakaran untuk pembinaan rumah panjang baru. Selesainya program di rumah Michael China, beliau bersama Ahli Parlimen Selangau Edwin Banta telah melawat ke rumah Joseph Mong bagi meninjau kemajuan pembinaan rumah panjang tersebut. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS Sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta, salam UKAS.